coach ke macam mana. Satu benda je dia cakap kat aku. Malam habis last chance tu, diorang panggil Eval. Eval tu adalah team talk lah dalam Indonesia. So team talk diorang lepas last chance, lepas diorang tak lepas ke Super Sunday untuk minggu pertama tu, 6 jam. 6 jam punya team talk. Player-player hanya dibenarkan pulang ke bilik selepas pukul 6 pagi, selepas subuh. Mudah. Satu anjakan paradigma lah kita nampak daripada week tu 6 jam baik. 6 jam. Betul-betul nak selesaikan masalah. Apa yang masalah dalam tim Talon ni sebenarnya. Dan ya, daripada 6 jam punya team talk tu, nampak dah settle lah sebenarnya. Ya. Tapi benar telinga Mat 6 jam. Ya. Tapi ya, sekurang-kurangnya diorang dah lepaskan apa yang terbuku di hati. Betul lah kan. Dan akhirnya dapat menyelesaikan apa yang belum selesai. Jadi dia RRQ. Asal. Tapi muka dia macam sunscreen sikit Agak sikit ada sikit lah. Aku banyak kali juga lalu macam terjumpa dia kan dekat hotel tu. Aku macam nak je aku sebut sunscreen kan, tapi takut dia marah aku lah. Takut dia dah banyak kena kat sana kan. Itulah tu. Kau ni sampai Malaysia pun kena macam ni. Malaslah aku. Tapi ini dia map yang pertama untuk Super Sunday Sunhawk. Untuk kita lihatkan adakah akan ada sinar kebangkitan untuk pasukan daripada Malaysia. Walaupun 3 pasukan yang sama, tapi prestasi untuk Super Sunday belum lagi memuaskan. Hari ini adalah hari pembuktian. Yep, dan kita lihatkan perubahan draw spot yang baru lagi untuk Geek Fam dan juga Sam9. Sam9 akan pergi ke kawasan Cave kelihatannya. Geek Fam akan mengambil kawasan Kampung dan juga Docks. Alliance tak ada masalah. Bravo itu sememangnya mereka telah letak satu cop moho diraja dekat situ mengatakan ini adalah Alliance punya. Dan setakat ini tak ada siapa pernah kacau Alliance dekat dalam Bravo. Betul. Sepanjang permainan mereka sebenarnya daripada Farang Legend lagi. Betul. Tapi ada juga yang cuba, tapi diorang senang-senang ratakan. Ada. Pernah gaduh. Mereka gaduh dengan RRQ tahun lepas masa PMSL. Tetapi RRQ pilih untuk bergerak keluar daripada Bravo dan lari ke Charlie. Ya betul. Tapi ada juga sekali tu diorang lawan dengan tim mana tak. Menang banyak kali pun tim tu masih lagi nak turun kat situ. Dekat waktu tu PMPL Malaysia lah. Tak ingatlah tim apa, tapi adalah berlakunya pergaduhan kat situ. Sampaikan Euro Lions waktu tu Farang Legend mengatakan, dah lah tu bang. Kita orang dah menang banyak kali ni kan. Masa tu kalau tembak kotak apa, masuk warga J, S, O, Emi semua masuk. S, O, E. Dan yang sewaktu dengan je, waktu tu ada apa tu? Pisang community pisang. Waktu tu ada kan? Kau ingat kan? Kat situ pun masuk. Semua masuk lah kalau tembak kotak. Sekarang ni benda tu dah makin biasa. Dan jadi isu lah waktu tu. Apa ni tembak kotak. Tapi sekarang ni dah tak ada apa. Cumanya nak kata Camp Bravo tu, siapa-siapa yang nampak tim Euro Lions, dia orang takkan berani. Bukan saja Camp Bravo, dia takkan turun. Kadang-kadang Mong9 pun orang tak turun. Betul. Kalau tournament-tournament biasa. Tapi kali ni of course akan ada lah. Sebab semuanya boleh dikatakan sama level. Tapi semua sedia maklum, Camp Bravo bukan untuk dikontes. Ya, sebab licik. Sangat-sangat licik. Kita pernah nampak Repo Boy culik orang ataupun pihak lawannya dekat kawasan Mong9. Kita nampak pemain yang lain daripada Alliance yang pergi ke arah Langkawi untuk dapatkan kill awal. Jadi ya, Bravo ni memang tempat orang kata sacred lah untuk pasukan Alliance sendiri. Tapi waktu ini kita melihatkan di Xavier di kawasan Paradise Resort. Sebenarnya ada pertarungan. Ada 3 tim nak turun dekat kawasan Paradise ni sebenarnya. Team Flash nak turun dekat sini. Begitu juga dengan DX. Juga tak dilupakan Zerzia jika tak salah. Bukan, Zerzia ke Quarry. Ada satu lagi tim. Tapi ending dia yang betul-betul dapat kawasan Paradise tu adalah DX. Alamak. Talon. Nampak Yuhai tu. Aduh, itu pun dia tembak. Itu Yuhai hampir jatuh. Nasib baik. Yuhai tak berjaya dijatuhkan. Dan sekarang ni Yuhai ada masa untuk melakukan healing. Belum lagi berjaya untuk dijatuhkan secara terus. Loyu dah pun sampai untuk memberikan backup. Kali ini tembakan telah dilepaskan. Ancaman yang mungkin akan berjaya untuk memperlahankan sedikit pergerakan Talon. 3 orang diletakkan dengan Yuhai nyawanya rendah. Dan akhirnya berjaya juga untuk dijatuhkan. Ini adalah pembacaan ataupun habit. Mungkin diorang tahu Yuhai memang akan loot dekat sini. Awal betul diorang datang. Tapi sekarang ini Flash juga akan berlawan dengan Pygmy. Yep, Gosu adalah pemain terbaik daripada pasukan Flash, mendapatkan 50 kill sepanjang liga setakat ini. Dan dia akan berhadapan dengan satu lagi pemain daripada pasukan Pygmy dan drone akan menjatuhkan Gosu. Flash backup lambat sangat sampai. Satu dekat bahagian luar kawasan pagar ini juga, iaitu Kuan Ji mungkin akan dijatuhkan juga tak lama sahaja lagi. Tapi beliau hampir dapatkan knockdown terhadap drone.
Satu bom ni confirm. Sayang tak masuk. Kalau masuk confirm drone akan jatuh. Dan Flash akan serang dengan lebih ganas dalam kawasan compound Quarry saat ini. Satu lagi bom tangan. Vexi akan menjadi mangsa. Joe Brenky dilihatkan. Tapi Quan Ji akan mula untuk hilap terlebih dahulu. Flash akan mula untuk masuk sekarang dengan pemain-pemain Pygmy yang terperangkap di bahagian dalam. Tembakan Quan Ji dapatkan satu lagi untuk Pygmy sekarang ini. Dua saja lagi yang tinggal. Tapi serangan balas yang cuba dilakukan juga berjaya untuk dipatahkan. Quan Ji menggunakan sebelah kanan ini. Mereka hanya tinggal berdua berlawan dengan dua orang yang menggunakan DPS. Nampak gayanya QBZ digunakan, tetapi sekarang ini healing akan dimulakan oleh pemain daripada Pygmy. Flash hanya tinggal berseorangan saja. Pygmy ada 3 dan mereka ada penguasaan penuh di dalam kawasan compound ini. Semakin sukar nampaknya untuk Flash. Quan Ji sedikit demi sedikit nyawa beliau ditolak. Duduk pula di kawasan terbuka dengan skill yang pertama, sedang pun mula untuk bergerak tutup. Bom ini akan mengeluarkan Flash. Bukan permulaan yang baik untuk Super Sunday kali ini bagi Raja Super Sunday week 1 minggu lalu. Tapi memang nampak satu trend lah. Diorang colik orang-orang yang loot sorang-sorang, kan? Ya. Tadi Yuhai pun, diorang tahu yang Yuhai mungkin akan loot dekat situ ataupun salah seorang daripada Sam9 akan loot dekat situ. Jadi ada perangkap awal yang dicipta secara sengaja sebenarnya untuk mendapatkan salah seorang daripada pemain-pemain ini. Dan akhirnya perkara itu menjadi untuk kedua-dua pasukan. Pygmy menang lawan Flash dan juga Sam9 kehilangan satu orang. Tapi kita belum lagi dapat melihat mata penuh kalau nak dikutipkan dengan sekali Super Sunday pada minggu lepas. Tapi buat masa ini, 4 mata penuh untuk Pygmy. Cua melihatkan ke arah NKT tapi fight BTR. Juga antara pasukan yang perform dengan sangat-sangat cemerlang untuk Super Sunday week 1. Dijatuhkan dengan sangat awal oleh pendatang baru Super Sunday iaitu FaZe Clan, di mana ini adalah game yang pertama mereka bagi Super Sunday untuk Liga kali ini. Dan pastinya mereka akan cuba untuk mengutip seberapa banyak poin yang mampu untuk meletakkan diri mereka dalam 16 terbaik tersebut. Dan DX di kawasan lain dapatkan satu lagi mata singkir. NKT, satu kenderaan 3 orang nampaknya. Terus larikan diri masuk ke dalam kawasan Quarry. Dan nampak macam mereka akan terus bergerak ke kawasan Pygmy. Tidak jauh, hanya visual saja dapat kita lihatkan. Macam nak pergi betul-betul dekat sebelah kanan mereka. Mereka tak nampak Pygmy di situ. Dia pun turun untuk mengambil kereta dan dibenarkan, diizinkan begitu saja oleh Pygmy untuk NKT melakukan pergerakan terus mencari kawasan yang lebih baik untuk dimainkan. Mungkin di kawasan high ground tersebut, tapi Sam9 seakan-akan juga sedang menunggu di kawasan ini. Tapi NKT dapatkan kawasan gudang terbuka di belah depan ini. Cumanya persoalannya sekarang ini di mana pasukan Malaysia yang lain. Ni dia. GigFam dengan Sam9. Macam biasalah. El Clasico tak ke mana. El Clasico. New era El Clasico ke Top? Ya. Ini dia new era El Clasico di antara dua pasukan ini. Tapi sayang untuk Sam9 hilang satu. Dan satu itu adalah tonggak utama mereka. Captain Yuhai. Sayangnya dikeluarkan dengan sedikit awal. Tapi tak apa. Masih ada 3 lagi pemain yang lain. MRPX Yoru dijatuhkan. Daripada jarak yang jauh mungkin tidak diberikan satu visual terhadap apa yang berlaku di kawasan itu. Untuk BTR, terperangkap sebenarnya untuk BTR waktu ini. Diorang dijaga rapi oleh FaZe Clan yang berada di kawasan high ground Painan tersebut. Skill yang kedua masih bertitik tengah untuk BTR dan juga FaZe Clan. Sekarang ini nampak banyak tim macam seolah-olah ada 2 meta yang berbeza. Satu cuba nak bermain pasif secara terus, pasif saja ataupun bermain perlahan. Tapi ada satu tim yang mempercepatkan tempo mereka untuk bergerak masuk ke dalam zon seperti Pygmy, seperti FaZe. Dan itu menyebabkan mereka sekarang ini berada di kawasan tengah dan dalam masa yang sama ada keuntungan daripada sudut kill kerana tak banyak pasukan yang melakukan perkara yang mereka sedang lakukan sekarang ini. Perhatikan Void, nombor 1 daripada sudut keseluruhan pada grouping dan sekarang ini sedang melakukan rotasi daripada bahagian atas. Seakan-akan Infinity pada zaman yang lama. Tapi GigFam tak menyedari adanya Sam9 sekarang ini. Kenny berjaya dapat Aizen, tapi Kenny juga nyawanya rendah. Tapi berjaya untuk menjatuhkan satu lagi. Sam9 hanya berdua dan berjaya melumpuhkan 2 daripada GigFam. Yep. Keuntungan untuk Sam9 saat ini. Kelebihan ada untuk mereka. 3 orang pemain akan menentang dengan 2 orang daripada pasukan GigFam yang berbaki, iaitu Damrut dan juga Snipes di bahagian kawasan atas cave tersebut. Dan nampaknya mereka akan memilih untuk melarikan diri dan cuba untuk rotate dengan lebih jauh. Tapi info diterima. Ada Alliance pula dekat kawasan atas itu. Dah lah ada 3 di tim Malaysia. Dan 3-3 pula semua sebelah-sebelah Top. Macam mana ni Top? Memang seronok dia orang ni. Ada lepak-lepak makan roti canai ke apa, tak pastilah kan.
Aduh, hai. Geek Fam dah jumpa dengan Sam9. Kemudian Yudu Lions pula yang akan menyambut mereka. Tapi RRQ mungkin mendengar tembakan yang dilepaskan oleh Sam9. Mereka tahu Sam9 tak cukup ahli pasukan. Jadi, adakah kali ini lebih tersusun serangan yang akan dilakukan oleh RRQ? Kerana mereka tahu secara kasarnya di manakah kedudukan Sam9. Jika mereka dengar tembakan sebentar tadi. Di kawasan Painan juga ada orang sekarang ini. Yep. Talon masuk kembali dalam kawasan Painan. Agak pelik sebenarnya pergerakan daripada Talon untuk pusingan yang pertama pada hari ini. Tadi mereka keluar daripada Painan untuk melanggar Yuhai. Tapi mereka masuk balik dalam Painan. Dan melawan VPE saat ini, mereka ke tengah circle. Kemudian mereka keluar balik daripada tengah circle itu. Satu movement yang tak pernah lagi kita lihatkan setakat ini. Tapi itulah decision making yang dilakukan oleh ahli pasukan Talon saat ini yang pastinya takkan membenarkan vampire yang datang daripada perkarangan ruins ini masuk dengan begitu mudah. Ya, mungkin juga sebab kalau mereka duduk kat kawasan tengah tu, banyak third party yang boleh sampai kalau mereka berlawan. Sekurang-kurangnya di Painan mereka boleh bertenang sebentar. Sementara circle itu tutup. Tapi itulah, risiko tinggi juga kalau circle tarik keluar daripada Painan. Betul. Keliling Painan tu kosong. Betul. Tinggi pula high ground nak kena daki. Face clan pula ada dekat atas tu. Banyak sangat perkara yang perlu untuk difikirkan oleh Talon sebenarnya kalau circle selepas ini lari pada mereka. Manakala untuk Pygmy, diorang happy lah. Tengah-tengah circle sekarang ni, dia keluarkan flash, settle masalah. Tapi macam Yudo Otu semalam kan, daripada Painan naik atas kena tembak dengan Xavier. Ya. Itu satu benda yang kena difikirkan jugalah oleh pasukan yang masuk ke dalam Painan. Memang sangat sukar untuk keluar daripada Painan tersebut. Kalau menghala ke sebelah kanan itu pulau besar, ada satu pondok sniper tahu untuk anda jadikan satu tujuan balik smoke bridge dan sebagainya. Betul. Open sangat. Boleh tembak juga sniper tahu. Itu daripada kawasan face. Jadi ya, agak berbahaya sekarang ini. Tapi rupa-rupanya mereka meletakkan misery di bahagian kawasan rumah tersebut. Dan perjudian nasib ini berhasil untuk Talon. Wow. Sebab tu kita bukan player. Ya betul. Sebab tu kita yang bercakap. Sebab tu kita pala tahu. Tapi betul lah. Satu pemilihan checkpoint yang sangat tepat daripada Talon. Dan pastinya Misery saya rasa akan dipanggil pulang. Sebab kalau Misery tunggu dengan lebih lama, compound itu adalah compound yang hangat sebenarnya. Famous. Sebab dekat PMPL Malaysia pun, kita pernah, kalau anda pernah ingat, 4 ke 3 pasukan pernah langgar ke kawasan yang sama. Di kawasan itu juga tempat Four Rivals pada ketika itu dapatkan chicken dinner di map Sanhok yang dibarisi oleh pemburu, Epi dan yang lain-lain. Tapi untuk kali ini Misery kalau tunggu lama-lama lagi, Talon boleh kehilangan satu. Setuju. Jadi saya rasa dia akan terus bergerak ke kawasan rakan-rakannya di Painan. Tembakan dilepaskan oleh Pygmy. Mereka berada betul-betul di hujung zone saja. Cuma mendapatkan satu, tapi satu lagi berita buruk untuk Geek Fam. Boom. Satu telah pun terjatuh. Lapar sedang melepaskan tembakan. 2 masuk sekarang ini. Lapar dengan DBS tak berjaya untuk mendapatkan sesiapa. BTR dikeluarkan oleh Boom. Yep. Banyak pasukan dikeluarkan dalam sekelip mata. Sekarang ini banyak pelanggaran yang mengejutkan dilakukan oleh pasukan-pasukan ini. Boom melanggar kawasan kompon yang mereka sebenarnya akan dijaga oleh Face Clan. Tapi saat ini Snipes menetupkan Leons di kawasan yang lain. Talon dah pun memanggil Misery kembali ke dalam kawasan Painan dan Geek Fam akan menjadi pasukan yang seterusnya untuk dikeluarkan. Ya benar, tapi dalam masa yang sama mereka mengeluarkan satu daripada Yudo Lions. Malaysia jumpa Malaysia, masih lagi belum hilang sumpahan tersebut. Tambahan pula di map Sanhok. Mungkin drop spot mereka terlalu berdekatan di antara satu sama lain. Jadi sementara melakukan rotasi, mereka akan bertemu terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam circle seterusnya. Di kejauhan untuk Yudo Lions, nampak juga Sam9. Logo harimau tersebut menyeramkan berwarna oranye. Bukan seram apa, tapi seram jika mereka melepaskan tembakan di antara satu sama lain. Masing-masing memerlukan mata yang banyak untuk mara ke Super Sunday dan mendapatkan maafkan saya, bukan Super Sunday, mara ke Grand Final dan dapatkan mata yang banyak di Grand Final nanti. Manakala untuk RRQ, jarang sebenarnya untuk lihat RRQ bermain di bahagian luar circle. Walaupun circle ke bahagian kawasan pulau mereka sebenarnya, tapi lewat untuk mereka bergerak keluar daripada kawasan Camp Charlie untuk maju masuk. Tapi perlu untuk diingatkan di sebelah RRQ adanya Morph GPX yang loot di kawasan Sahmi. Jadi mereka perlu untuk berjaga-jaga di kawasan bahagian selatan circle yang ketiga. Void masih lagi di kawasan yang selamat saat ini. Face Clan lawan dengan Olio. Sayang Olio, tapi kill itu akan dicuri oleh Deb. Tapi sekarang ini Deb 1v1 dengan Jimmy, tapi Jimmy akan dapatkan Deb terlebih dahulu. Mela akan jatuhkan Jimmy kembali.
3 penjuru pertarungannya di atas Gunung Painan ini. Ya, Malaysia lawan Malaysia. Thailand tepuk tangan sekarang ini. Fitz melihatkan daripada atas sahaja untuk melepaskan tembakan. Yudo Lions mungkin boleh membangunkan kembali salah seorang daripada mereka. Tapi Loyu betul-betul lone ranger. Dia baling 1 grenade, 2 dia ada. Adakah akan kena kepada pemain Yudo Lions sekarang agak jauh. Tapi tak terlalu jauh sebenarnya. Bidikan ataupun balingan tekaannya hampir sampai kepada salah seorang. Dan Loyu bukanlah player yang takut. Dia akan bergerak terus ke depan sekarang ini. Menggunakan 1 QBZ dan akhirnya berjaya untuk dijatuhkan oleh Kluk. 4 penyingkiran untuk Yudo Lions. Salah seorang dari mereka kembali untuk dijatuhkan. Ya, perlu untuk revive kembali. FaZe Clan masih tak berganjak daripada kawasan yang paling tinggi di bahagian bukit belakang Painan waktu ini. Untuk Onzens memerhatikan masih lagi terhadap pasukan Alliance yang berada di kawasan belah bawah. RRQ akan jatuh 1 terhadap pasukan MOF GPX jika tak silap saya sebentar tadi di bahagian kawasan yang berbeza. Satu Sunhawk yang agak pantas sebenarnya untuk banyak pasukan dikeluarkan dengan awal atas pelanggaran-pelanggaran yang mengejutkan untuk hari ini. Snappy, pemain baharu mereka, akan cuba untuk dihabiskan oleh Hazel. Misi menyelamat sangat sukar dengan adanya pula Adeluk dekat kawasan atas menjatuhkan Asa. Dan 1 demi 1 pemain daripada RRQ sekarang ini dipancing bertubi-tubi, dipancing dengan begitu tepat oleh Adeluk. Itu dia tembakan seorang King, bak kata Jimmy. 3 penyingkiran sekarang ni telah pun dia ada. Dan dalam masa yang sama Jimmy juga memberikan bantuan 7 penyingkiran untuk duo maut daripada Yudo Lions ini. 3 masing-masing untuk mereka. Dan sekarang ini mereka sedang bermula dengan cukup garang. Nombor 1 daripada baki 11 tim yang ada dalam map Sunhawk ini. Hazel akan dihabiskan oleh Nerpeko. Nerpeko satu-satunya pemain yang tinggal untuk RRQ. Perlu untuk kekal hidup lebih lama. Untuk beliau mendapatkan placement point saat ini masih lagi kosong untuk mana-mana pasukan yang bakal dikeluarkan. MRPX sedikit buntu. Jambatan kiri ada Roblox, jambatan kanan ada RRQ. Yang belah sini ada Void. Dalam Painan ada Vampire. Mana nak lalu sebenarnya? Dan untuk Zero yang tinggal berseorangan saat ini, pilihannya nampaknya untuk masuk ke dalam kawasan Painan. Nak tak nak, tak apa. Asalkan ada compound lah. Ya, tapi akan disambut oleh Pontianak yang akan memerhatikan MOF GPX daripada jauh. Oh, Zeta. Pemain ayam tambatan sebenarnya untuk mereka. Tidak boleh untuk dijatuhkan. Kalau dijatuhkan, perlu untuk dibangunkan kembali. Kita akan dialihkan kepada Yudo Lions. Adik Luke yang masih lagi mengganas. Dapatkan 1 lagi penyingkiran. Zeta berjaya untuk dijatuhkan. FaZe Clan akan berhadapan dengan Boom sekarang ini. 3 lawan 3 di kawasan ini. Tapi Yudo Lions, permainan pasif, agresif mereka berhasil nampak gayanya. 8 penyingkiran telah pun mereka dapatkan. Circle untuk Pygmy dan juga FaZe Clan. Tapi FaZe Clan perlu untuk selesaikan masalah terbesar mereka saat ini, iaitu Boom, Razy, Frenzy dan juga Yami. 3 lawan 3. Untuk FaZe Clan menentang dengan pasukan Boom. Tapi Boom lebih sukar kerana mereka perlu untuk mendaki naik. Ada pula Alliance datang pada belakang. Jimmy dapatkan Yami. Sukar untuk habiskan secara terus. Dan terus melarikan diri untuk pemain-pemain Boom masuk kembali dalam kawasan kompon mereka. Mereka terpaksa kerana mereka tak tahu ada informasi ataupun tidak berapa orang Yudo Lions yang masih lagi berbaki. Knockdown itu belum bertukar menjadi kill point. Jadi mereka tak tahu pasukan mana yang melepaskan tembakan. Parajin, nyawa rendah, terpaksa untuk healing kembali. Alva tidak ada grenade untuk dibaling, menghabiskan nyawa Parajin. Dia akan menunggu Parajin untuk melakukan kesilapan. Tembakan kena kepada Parajin sekarang ini. Nyawanya semakin rendah dan misi untuk menyelamatkan kembali Boy Chill masih boleh untuk dilakukan oleh Alter Ego. Tembakan dilepaskan oleh Parajin dan akhirnya Alter Ego. 5 penyingkiran untuk mereka. Boy Chill boleh untuk diselamatkan. Permulaan yang baik untuk Alter Ego. 5 mata singkir dapat dalam pocket point. Waktu yang sama dikeluarkan di tangga yang ke-11. Dan juga DX diikuti di tangga yang ke-10. 9 pasukan saja lagi yang berbaki. Dan Alliance masih bernyawa dengan 2 orang pemain. Dan mereka masih lagi ada kawasan yang baik untuk mereka mainkan. MRPX dikeluarkan ke tangga ke-9. Dan inilah dia permulaan untuk 1 mata bagi mata kedudukan jika mereka dikeluarkan sekarang ini. Tapi akhirnya Kluk dihentikan juga keganasannya. Oh, Misery melepaskan tembakan tak tepat tapi akhirnya berjaya untuk dapatkan Nerpeko. Zone akan menelan dirinya sekarang ini. Yudo Lions adakah mampu dibangunkan kembali? Talon berjaya dapatkan Vampire pula. Ini dia yang kita katakan sukar untuk anda keluar daripada Painan walaupun anda sehebat Vampire. Kerana akan ditembak oleh pasukan yang telah pun berada di kawasan atas. Yudo Lions nampak boleh bangun kembali 2 orang untuk mereka. 9 penyingkiran untuk 2 orang ini sahaja dan akhirnya akan terjatuh
tanpa memberikan sebarang mata singkir untuk pasukan yang lain. Mereka dijatuhkan oleh Playzone. Yep, jatuh dengan Playzone. Tapi yang sekarang ni tersenyum lebar ialah Pygmy yang lepak je dalam compound tu daripada tadi. Dan mereka sekarang ini hanya perlu untuk mendaki ke bahagian atas. Dan Billboard kita lihatkan sedang pun mencari-cari pihak lawan yang ada di kawasan luar. Tapi yang perlu untuk difokuskan ialah bahagian hadapan sebenarnya Alter Ego. Maju dan terus maju berdekatan dengan pasukan senegara mereka. Iaitu Talon sekarang ini yang cuba untuk dicari dekat bahagian depan. Menghantar Boychill dan juga Hans sebagai barisan hadapan untuk pasukan mereka. Agak terbuka sebenarnya kedudukan Redface untuk turun di kawasan itu. Tapi Linux akan dapatkan Boychill. Dan Lynx dalam satu kedudukan yang sangat baik. Tapi sayangnya Misery akan dijatuhkan oleh FaZe Clan. FaZe Clan datang daripada atas. Ini adalah perlawanan low ground. Jadi raja di atas-atas itu boleh memerhatikan sahaja. Siapa sedang berlawan, mereka boleh bidik tepat untuk mendapatkan jumlah-jumlah penyingkiran. Tapi sekarang ini Alter Ego akan cuba untuk memperlahankan sedikit pergerakan mereka. Ditunggu smoke naik, baru dia melakukan pergerakan. Rosemary bergerak ke depan tapi nyawanya direndahkan dengan bidikan DBS sebentar tadi. First Aid Kit akan terpaksa untuk dicucuk buat masa ini. Tidak boleh untuk melakukan pergerakan agresif. Defensif saja terlebih dahulu. Linux dia tahu kedudukannya di mana, tetapi Rosemary akhirnya berjaya terjatuhkan juga oleh Linux. Dia akan bergerak terus ke sebelah kanan tapi FaZe Clan terus dan terus melepaskan tembakan daripada kawasan atas. Sukan untuk Alva dan juga Hans waktu ini. Mereka akan berselisihan dengan Talon dan diperhatikan oleh FaZe Clan. Redface dan juga Linux. Nampaknya mereka retreat berundur di antara satu sama lain. Tapi FaZe Clan confirm mereka yang akan dapatkan kill yang terbanyak saat ini. Tapi Talon dengan 10 sudah pun ada dalam poket. Akan berhadapan dengan Morman yang berseorangan diri sahaja. Tapi dia ada satu bom tangan. Dan dia tahu nak lontar ke mana. Ke belakang batu ini sahajalah kawasan yang ada pihak lawan. Yang pastinya akan dikenakan begitu banyak damage. Tapi Linux masih lagi kekal bernyawa bersama dengan Redface. Molotov cocktail akan dikeluarkan. Sudah tidak ada frag grenade untuk Morman. Tapi nampaknya Linux tidak ada healing item untuk digunakan. Mereka berada di kedudukan yang sukar untuk dijangka. Bukan betul-betul di belakang batu, tapi memilih untuk berada di belakang sedikit daripada kedudukan tersebut. Boom akan berhadapan dengan satu orang on Zen saja. Dia akan berpatah balik meminta bantuan. Tapi sekarang ini bantuan tak boleh sampai kerana salah seorang daripada FaZe telah pun berjaya dijatuhkan oleh Talon yang ada 10 penyingkiran. Mereka juga berdua dan mereka lebih ganas sekarang ini bergerak terus ke depan. Linux perlukan healing item. Bella melepaskan tembakan. Bella dapat satu. Sebenarnya on Zen sebenarnya dapatkannya. Reggie dapat untuk dijatuhkan dan FaZe boleh fokus kembali kepada Talon. Talon nampak pemain daripada pasukan FaZe Clan yang bakal datang. Dan FaZe Clan setelah terlampau lama mereka di atas dan buka dengan terlampau besar dan mereka terus dikeluarkan dengan awal. Tapi waktu ini untuk Alter Ego mencari Pygmy di bahagian sebelah bawah. Tapi Redface tak boleh dilupakan yang berada di kawasan atas. Chicken ini confirm untuk pasukan daripada Indonesia. Tapi siapa persoalannya? Kerana Pygmy masih ada ramai, Talon masih ada 2 dan Alter Ego yang akan ditundukkan ke tangga yang ketiga. 2 maut sekali lagi ditunjukkan. Tadi Kluk dan juga Jimmy. Kali ini Redface dan juga Linux. Mereka di atas dan mereka boleh memerhatikan pemain-pemain daripada Pygmy yang ada circle sebenarnya. Pergerakan yang lebih licik mungkin boleh untuk dilakukan. Redface melepaskan tembakan. Sayangnya tidak tepat. Headshot tapi dia berjaya untuk dibidik kembali. Trade yang begitu baik tidak berjaya untuk dilakukan. Linux akan melepaskan tembakan. Cuba untuk memperlahankan pergerakan daripada Pygmy. Revival bukan pilihan untuk Linux. Dia kena berhadapan dengan 3 orang ini dalam masa yang lebih kurang sama. Dia berjaya untuk mendapatkan keredaan nyawa terhadap 1 orang. Tapi grenade akan ditarik oleh 1 orang daripada Pygmy. Dan berjaya ataupun tidak untuk menjatuhkan Linux. Akhirnya berjaya. Pygmy, Chicken Dinner yang pertama untuk mereka. Pygmy daripada Indonesia. Mereka berjaya untuk memenangi map Sanok sebentar tadi dengan sangat baik. Penuh dengan kesabaran duduk dalam kawasan compound itu dan circle pergi terus kepada mereka. Tapi yang akan merasa kerugian yang paling besar dalam pusingan yang pertama ini adalah FaZe Clan sendiri. Banyak sangat option yang boleh mereka lakukan tapi terlalu, orang kata, banyak pilihan tu menyebabkan mereka lost untuk pilih mana satu yang untuk mereka fokuskan terlebih dahulu. Tim yang masuk ke Painan tadi tim mana? VPE Talon. Jadi Talon berhasil lah sebenarnya. Wah, hebat kak. Betul, dia berjaya untuk keluar sebab waktu tu dia orang berjaya untuk mulakan tadi kan Talon gaduh dengan Alter Ego. Kena nampak dengan FaZe Clan.